PAS membisu ya apabila MCA pada suatu ketika dahulu ketika bersama membentuk kerajaan PAS Bersatu Perikatan Nasional, MCA presidennya mengatakan mereka tidak mahu dengar kerajaan PN itu adalah sebuah kerajaan Islam. Jadi masa itu kita nampak sahabat semua, Akmal berada dalam kerajaan bersama dengan PAS dan Bersatu, tetapi tidak ada pun ya ura-ura ataupun mempertahankan seperti mana yang mereka lakukan hari ini. Dan kita lihat MC dan gerakan ya juga bersama, tetapi DAP pula yang dikambing hitamkan seperti mana yang kita nampak hari ini sahabat semua. Jelaslah bahwa apa yang mereka sedang cuba lakukan hari ini sebenarnya hanyalah sekedar politik, kepentingan politik semata-mata, populariti untuk menghasut rakyat membenci parti DAP dan kerajaan Madani hari ini. Itu pandangan saya sahabat semua. Jadi sekali lagi saya ingin membacakan satu ulasan menarik daripada Norman Razwan berkaitan dengan isu ini. Katanya, saya tertanya di mana pemimpin PAS maupun Akmal Saleh bila Presiden MCA Wika Siong memberikan amaran dia tidak mahu dengar Perikatan Nasional Kerajaan Melayu Islam. Itu satu persoalan yang menarik untuk kita renungkan. Abang besar bersuara, semua diam. Adakah PAS baruah kepada MCA yang sering dia lemparkan kata-kata itu kepada komponen parti Pakatan Harapan? Coba lihat sejarah. MCA menentang rang undang-undang persendirian Presiden PAS Hadi Awang kerana mendakwa ia sebagai langkah untuk melaksanakan hudud di negara ini. MCA juga desak kerajaan benarkan Abu mayat Chen Peng dibawa pulang. Lebih awal daripada itu, gerakan pernah mengusurkan atau berharap supaya Chen Peng dibenarkan kembali ke Malaysia hidup-hidup. Malah pada tahun 2020, Hamzah pada ketika itu sebagai Menteri KDN memberitahu individu terbabit kes membawa Abu Chen Peng pulang tidak akan didakwa. Anda bayangkan jika Lim Guang Eng yang bersuara seperti Wika Siong hari ini, maka berhimpunlah orang-orang Melayu termasuk Cina MCA dan juga Akmal Saleh menjerit mereka Islam terancam. Sebab apa mereka tidak bersuara? Sebab PAS bukan perjuangkan Islam. Orang beragama tidak akan politikan hukum Allah, kata Razwan. Berbeza hukum mengikut masa dan siapa. Kita tengok orang-orang benar perjuangkan Islam. Imam Malik pernah dipenjara oleh Gubernur Kota Madinah pada kerana mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan pemerintah. PAS siapa bersama mereka tidak salah. Contoh ketika bersama DAP, Hadi suruh penyokongnya mengundi DAP. Tapi bila tidak lagi bersama DAP, apa yang dia tidak hina dengan parti DAP ini? Ketika bersama Pakatan Rakyat, Hadi peluk Lim Kit Siang. Ketika bersama UMNO, Hadi peluk Najib dan Zahid. Ketika bersama Bersatu, Hadi peluk Muhyiddin Yassin. Semua ini ada gambarannya sebagai bukti. Cuba anda semua nilai perangai Hadi dalam berpolitik. Saya tidak mau ulas tentang Mahathir, Muhyiddin dan Najib sebab yang membawa nama Islam ini Hadi. Orang Islam yang baik mesti berprinsip, berani dan kota dikata. Antara yang mengherankan, kita Hadi pernah mengatakan UMNO ini kafir. Pernah dengar Hadi tarik balik atau mohon maaf kepada UMNO bila mereka bersama-sama? Soalnya. Dan lagi pelik, Mahathir pernah kata PAS parti kafir. Tapi dilantik Mahathir sebagai penasihat SG4. Begitu juga dengan Muhyiddin yang pernah berkata bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat. Tetapi PAS lantik Muhyiddin menjadi presiden. Apa prinsip dan ketaatan PAS kepada agama? Soalnya lagi. Sedangkan bila Wika Siong berani warning, dia tidak mau dengar PN ini sebagai kerajaan Melayu Islam, nampak Hadi, Akmal Saleh, Wan Faizal dan lain-lain. Adakah mereka bersuara, menentang ataupun sebagainya? Tidak pun kelihatan sahabat semua. Moralnya di sini apa bezanya MCA, gerakan dan juga DAP? Cuba anda jelaskan di ruang komen terutamanya pembangkang. Tanya saya kenapa Wika Siong itu lagaknya seperti pembangkang. Jawapannya mudah sebab dia tidak ada jawapan sebab dia tidak ada jawatan sebagai menteri. Jadi dia meroyan di luar sana bersama Izam, Zuraida, Hasan Karim dan lain-lain. Gerakan pula terpaksa bersama PN. Apa pilihan yang ada? Duduk bersama PS tentulah DAP menolak untuk memberi sebarang kerusi.
MC dan gerakan tahu mereka sudah tiada tempat di hati pengundi bangsa Cina di Malaysia. Tapi pilihan yang ada selain PAS adalah Perikatan Nasional untuk mereka terus relevan. Kurang-kurang kalau sokongan boleh jadi menteri. Jadi ini antara satu kenyataan ataupun ulasan daripada Norman Razwan ya. Dan saya sangat bersetuju dengan kenyataan ini sahabat-sahabat semua. Dan rata-rata rakyat Malaysia juga bersetuju dengan kenyataan ini yang agak menarik ya untuk kita ikuti ya. Jadi ramai di antara komen-komen daripada netizen ya, begitu mengejutkan kita. Jadi saya ingin membawakan dan mungkin membaca sedikit sebanyak beberapa komen ya yang dilontarkan oleh warga maya berkaitan dengan perkara ini. Jadi kalau kita lihat ini antara komen-komennya sahabat semua, anda boleh nampak di sebelah kiri saya. Ramai je kenalan cerdik pandai PAS yang gagal berfikir tidak boleh membezakan kemunafikan kepimpinan PAS mereka. Si Akmal Saleh itu European bertopeng UMNO, trying hard membina populariti murahan yang akan memakan diri sendiri. Itu antara komen panas ya daripada warga maya. Dan seorang lagi berkata, after bila harus nak bertindak, nama Islam yang suci tidak seharusnya dikotorkan oleh politikus yang berwajah sesumpah belidah biawak gini. Busuk nama agama kita. Tugas dakwah yang seharusnya tanggungjawab kita semua jadi lebih sukar. Dicadangkan nama yang lebih sesuai kalau nak bunyi Islamik, Parti Munafik Se-Malaysia, PMS, datang bulan. Itu antara komen-komen ya yang dinyatakan oleh ataupun di komen-komen daripada warga maya ini. Jadi antara komen lagi, PAS tidak perlu bagi laluan MCA. PRU16 letak calon lawan MCA. Kalau UMNO, tengok pendirian mereka. Jika mau bekerjasama, okey. Tapi kerusi Akmal Saleh, PAS letak calon atau letak calon sebagai bebas lawan dia. Itu satu cadangan yang panas ya. PAS is surviving on other parties in PAS or PN. They cannot stand alone. Parti yang munafik, hipokrit, bloody liar just to survive. Itu dia. Mantap sahabat semua. Jadi rata-rata komen ini ya menempelak parti PAS ini. PAS sama dengan parti paling hipokrit, parti penyebar fitnah, parti tunggang apa saja, parti orang bukan Islamik. Itu satu lagi contoh ataupun komen ya daripada rakyat Malaysia. Ini antara satu lagi yang menarik untuk saya bawakan bersama dengan anda. Kalau okey, nampak? Itu dia. Kalau masih ada lagi yang percaya PAS parti Islam sebenar di zaman ini, memang silapi. Silap pula. Silap katanya. PAS pada pandangan saya, ia lebih kepada parti politik semata-mata yang menjadikan agama sebagai tunggangannya demi kuasa dan pangkat. Itulah PAS, sesat kebanggaan walaun. Panas komen daripada warga maya. Itu pandangan mereka lah ya. Dan seorang lagi berkata, PAS banyak mengelirukan umat Islam. Okey, saya turunkan sedikit. Nampak? Alright. PAS banyak mengelirukan umat Islam. Tindak tanduk pemimpin mereka yang bergelar ustaz menggunakan nama Islam untuk kepentingan dunia. Dalil sering berubah-ubah. Sekejap haram selain lain masa halal. Fitnah telah menjadi budaya katanya. Jadi ini antara posting-posting gambar-gambar yang kekalahan PAS, termasuklah Mahathir di sana yang pernah menganggap dianggap zalim oleh PAS. Mahathir juga berkata PAS Hadi itu kafir. Muhyiddin kata sesat. Mahathir kata Muhyiddin pengkhianat. Tapi sekarang ini semua pengkhianat-pengkhianat, penunggang-penunggang ini bersama-sama sahabat-sahabat semua. Jadi ini yang agak mengejutkan kita. Wika Siong itu memang sebab bertanding MP kawasan majoriti Melayu. Jika kawasan majoriti Cina, maaflah nak menang kata komen ini. Cuba PRU16 ni pi bertanding kat Keluang, mau jadi Keluang terbang malam. Betul juga ya. Kalau dia bertanding dengan kawasan Cina, mungkin tidak ada harapan lah dia untuk menang. Ya, betul Abang Norman, sewaktu kita panggil PAS itu parti penunggang, kata seorang lagi. Munafik cari makan. MCA, MIC, gerakan ditolak rakyat keturunan Cina dan India kerana membiarkan UMNO merompak harta negara. BN akhirnya jatuh keseluruhan rakyat Malaysia kerana rakyat Malaysia menolak. Zaman Parti Perkauman sudah sampai penghujungnya. Tepat tuan, antara sebab adalah kelemahan kita yang tidak berani menyerang mereka dengan politik kotor jijik seperti menunggang agama dan reses. Betul dan tepat sekali Brother Norman.
mana suara terpaling Islam Akmal Saleh, Hasan Karim, Bewak Sial, Fadli Sari terus menikus dengan MCA dan gelakan katanya. Wow. Jadi kalau saya baca banyaklah komen-komen ini, tidak mungkin 10 hari kita tidak habis membaca pandangan-pandangan dan komen daripada rakyat yang bersetuju bahwa PAS ini adalah parti yang bertopengkan biawak. Biawak ya, betulkah biawak? Ya mungkinlah ya. Karena hanya seperti yang Datuk Seri Muhammad Sabu, dalil mereka akan sentiasa berubah-ubah, mengikut waktu, mengikut masa, demi untuk kepentingan pribadi, kepentingan parti dan sebagainya. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda diberikan komennya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tanpa pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.